Yang duduk live dekat TikTok cari hantu pocong semua tu penipu sebenarnya. Korang tahu tak yang korang telah pun ditipu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian, apa khabar? Selamat malam, sihat tak sihat? Pada yang jauh dekat-dekatkan, pada yang dekat jarak-jarakkan, jangan rapat sangat seram aku geng. Jadi cerita pada malam ni nak cakap pasal sesuatu benda yang tengah viral dekat TikTok sekarang. Tapi sebelum tu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button pada yang baru singgah ke channel saya. Pada yang dah lama singgah, thank you so much. Jemput-jemputlah follow sosial media saya dekat bawah, sebab nanti kita akan buat banyak posting dekat sana. Takutlah korang tertinggal geng. Cerita pada malam ni agak menarik, agak viral. Tapi sebelum saya cerita, saya nak tunjuk satu benda. Kau sabar jap. Kau tunggu jap. Bunyi-bunyi kursi ni nak jatuh ke? Tak runtuh kan? Pada korang yang dah lama dengan saya nak show satu benda lah. Kita baru dapat ni geng. Dah sampai kita punya silver play button geng. Tapi sorry, kena tutup alamat. Nanti tak pasal-pasal korang datang hantar santau dekat aku. Jadi benda ni kita akan unboxing, kita akan buat video special untuk korang. Bila tu saya tak sure geng. Sebab sekarang kita tengah huru-hara dengan kehidupan. Maybe next video lah kot kita cuba buat unboxing. So thank you so much geng, sebabkan korang dapat juga saya merasakan benda lah ni. Ya Allah, nak bau sikit. Bau USA. Kalau korang nak tengok saya unboxing, nantikan geng dalam cerita yang akan datang. Jadi cerita pada malam ni, kita nak buka sebuah topik. Tak nak cerita seram, tak nak menceritakan benda yang menaikkan segala bulu-bulu di badan anda. Tapi cerita pada malam ni lebih kepada aku nak huraikan sesuatu benda, sesuatu kisah. Sebab apa? Sebab benda ni kerap sangat berlaku, ataupun ibarat dikatakan dalam bahasa Melayunya, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan geng. Kalau kau perasan, kalau kau buka sosial media TikTok, terlalu ramai budak-budak baru yang cuba buat paranormal activity ataupun memburu hantu. Mana kepala dia? Allahu Akbar, mana kepala dia? Tak ada kepala weh. Memang ramai gila geng. Bukan seorang dua. Kalau dulu kita boleh kira dengan jari tau, yang pemburu paranormal ni. Tapi sekarang ni sampaikan berpuluh-puluh. Itu baru Malaysia, tak kira lagi Indonesia, Kepulauan Jawa sana. Memang banyak sangatlah pemburu-pemburu hantu ni. Sampaikan aku rasa kesian dekat hantu. Mesti diorang stres. Kalau dulu diorang yang takutkan manusia, tapi sekarang manusia yang cari diorang. Habislah hilang job lepas ni geng. Kena pecat semua hantu-hantu. Sebab apa? Sebab mereka yang pemburu hantu ni siap kalau jumpa hantu depan-depan, kemain clear, diorang terus berlari pergi kejar hantu tersebut geng. Bukan setakat berlari, ada yang siap boleh menari-nari lagi. Kau jumpa hantu dekat depan, kau menari, kau mengajuk dia. Kalau aku jadi hantu tu, memang aku sedih. Memang esoknya aku hantar borang resign jadi hantu. Aku jadi benda lain pula, bawa driver lori ke. Toyo jadi driver lori. Kau bayangkan. Sebab apa? Sebab jadi hantu ni macam dah tak relevan zaman sekarang. Tapi disebabkan benda ni berlaku, aku jadi macam ada tanda tanya sikit lah. Rasa macam pelik sikit. Ada persoalan di minda aku yang mengatakan, adakah paranormal dekat TikTok yang nampak hantu jelas sebiji-sebiji tu betul ataupun tipu? Kau pernah terfikir tak? Sebab aku merupakan orang yang ada Sixth Sense. Sixth Sense bukan tim penyanyi yang lagu Indonesia tu, bukan. Sixth Sense ni adalah orang yang ada Tuhan bagi kelebihan nak nampak sesuatu. Dan sepanjang aku ada benda ni, aku tak pernah nampak depan aku sebiji-sebiji. Kalau ada just bayang-bayang. Tapi bila paranormal team buat paranormal nampak sebiji-sebiji dalam kamera, membuatkan aku rasa macam betul ke tipu ni? Aku ni kena kencing ke? Macam gitu, kau faham tak? Tapi lepas aku buat research, aku tanya beberapa orang, aku tanya sendiri mereka yang paranormal, baru aku faham. Aku faham satu benda, iaitu paranormal ni sendiri ada 2-3 jenis geng rupanya.
Sejenis yang pertama, orang panggil paranormal ni untuk hiburan semata-mata, di mana diorang ni ada satu tim. Lebih kurang dalam seorang ni akan pegang kamera, tapi di belakang seorang ni ada dalam 2-3 orang yang lain. Diorang ada kumpulan, dan kumpulan ni lah yang membantu si pembuat live ni untuk set up. Dia set up prop, dia set up hantu semua dekat hutan. Contoh hari ni aku nak buat live TikTok seram dekat gunung sekian-sekian. Jadinya aku dah arahkan 2-3 orang untuk pergi. Kau pergi letak macam kain-kain kosong dekat pokok mana-mana. Nanti bila kamera aku hala ke sana, engkau cepat-cepat tarik kain tu, ibarat macam lintasan hantu. Boleh tak geng? Kita berpakat dengan kru kita supaya benda tu nampak real. Dan benda ni bukan setakat digunakan prop untuk tunjukkan hantu. Kadang-kadang diorang pakai speaker. Contoh speaker ni contoh macam mana aku nak buat contoh kejap. Contoh, ini phone yang digunakan untuk buat live. Dia akan hadap macam gini kan, hadap suasana dekat depan. Tapi dekat belakang ni ada a few orang akan buat bunyi. Kadang-kadang bunyi gelak, kadang-kadang bunyi mengilai, bunyi bercakap, ataupun bunyi-bunyi ni telah pun direkod awal. So nanti bila sampai dekat tempat kejadian tu, diorang just play je dekat speaker. Kalau nak bunyi sayup-sayup, diorang play jauh sikit. Nak bunyi dekat, diorang play dekat sikit. Itulah yang dikatakan paranormal yang menggunakan setup. Kadang-kadang kau perasan tak, ada a few paranormal team ni yang contoh dia tengah record ni kan, tiba-tiba nampak hantu dekat depan. Dia terus berlari. Waktu dia berlari ke arah hantu tu, kamera dia ni seakan macam sengaja digegarkan kuat-kuat. Ada yang tim paranormal cakap itu merupakan trik. Bila kamera gegar ni, hantu tu akan berlari ke tempat lain. Bila sampai macam, dah hilang lah geng, hantu ni dah tak ada dekat sini. Mungkin dia dah terbang ke tempat lain. Kau faham tak? Macam aku cakap tadi, paranormal ada 2-3 jenis. Yang pertama, jenis setup prop geng, untuk hiburan kita sekeluarga. Jangan ambil serius sangat. Yang kedua, ada juga jenis paranormal yang pergi ke tempat-tempat seram, tempat-tempat tinggal yang kosong, ataupun tempat bersejarah untuk tujuan dia pergi untuk explore. Diorang ni bukan nak cari hantu sangat pun. Diorang just pergi sebab nak tengok kawasan tu ada apa. Pergi dengan niat nak berkongsi dengan korang, sebab kita tahu kita sendiri pun tak mampu nak pergi tempat-tempat macam tu. Macam kita akan fikir, habis masa aku lah nak drive kereta malam-malam pergi tempat seram macam ni. Baiklah aku tidur dekat rumah, boleh tengok TikTok. Jadi orang ni orang panggil, dia nak pergi explore tempat tu, dia akan bawa kamera sebiji 2, pergi ke tempat sana untuk explore pada waktu malam. Dan explorer ni diorang bukan nak cari hantu pun. Diorang niat diorang tak adalah nak menyeru bagai tak. Diorang pergi semata-mata untuk tengok je. Dah tengok, dah pusing 2-3 jam, dah dapat gift, diorang pusing, diorang balik ke rumah. Itu sahaja geng. Tapi ada satu tim paranormal yang terakhir ni, yang last ni adalah paranormal yang betul-betul memburu hantu geng. Memang senang cakap, orang yang buat paranormal ni adalah yang berilmu besar, yang tahu cara untuk menyeru, cara untuk mempertahankan diri daripada benda-benda yang tidak dilihat. Mereka ni akan pergi ke sesuatu tempat, dia akan seru, dia akan panggil sampailah benda tu muncul dan menjelma di depan dia. Aku memanggil namamu. Datang tak dijemput, pulangmu tak kuhantar. Datang tak dijemput, pulangmu tak kuhantar. Tapi persoalan dekat sini kan, mana satu yang kita boleh percaya, mana satu yang kita tak boleh percaya? Adakah semua tu dikira sebagai prop, ataupun adakah semua tu betul-betul? Macam mana kita nak tahu realitinya? Sama ada kita ni dikencing ataupun benda tu memang betul berlaku? Jawapan dia tak tahulah geng. Tak boleh nak conclude semua tu. Sebab apa? Sebab setiap tim-tim ni ada follower tersendiri, ada pengikut tersendiri, ada peminat yang tersendiri. Mungkin ada yang suka tengok hantu depan-depan, jadi diorang prefer untuk pergi tengok yang prop ni. Ada juga jenis yang suka berani tau, yang jenis kuat semangat, dia akan pergi tengok yang betul-betul real punya menyeru hantu bagai. Sebab apa? Sebab kalau contoh kita tengok live penyeruan hantu, tengah tengok live TikTok ni, tiba-tiba yang pembuat live ni dia menggunakan ayat-ayat penyeruan. At the same time, kita buat loudspeaker kuat, berkemungkinan besar benda yang ada di sekeliling korang akan hadir kepada korang. Sebab apa? Sebab benda tu sangkakan korang yang panggil dia.
Hai si japang japai, si dada bidang, si dengget tinggi, si canggal panjang, si gerebang rambut, si liuk limbai. Jadi pada mereka yang lemah semangat, aku nasihatkan untuk kurangkan tengok paranormal macam ni. Kalau nak tengok boleh, tapi cubalah pakai earphone ke, kau pakai headphone ke, supaya benda tu tak kedengaran kuat. Sebab risau kalau kuat-kuat ni nanti tiba-tiba dekat sebelah kau tengah baring tengok paranormal ni, dekat sebelah kau, bang, nak join? Kalau macam tu kita yang takut, geng. And kita pun faham je, kebanyakan tim-tim paranormal ni pun diorang buat paranormal untuk cari rezeki. Sebab apa yang aku tahulah, kebanyakan yang buat live TikTok ni, paranormal activity ni, diorang tak buat kerja lain tau. Kalau kita siang kita buat kerja accountant ke, kita jaga bank ke apa semua. Tapi diorang itulah punca pencarian nafkah. Diorang itulah diorang buat duit makan, duit kereta, nak bagi anak bini semua. Yang diorang paranormal tu lah yang diorang pakai untuk seharian mereka. Sebab tu lah diorang ni kadang-kadang diorang tolak ke tepi keselamatan diri sendiri. Sebab apa? Sebab fikir, kalau aku tak buat ni, aku tak dapat duit. Kalau aku tak dapat duit, susah aku bulan ni nak bayar bil itu ini. Jadi nak tak nak aku kena juga buat. Sebab kau ingat senang ke nak buat paranormal activity ni? Dulu aku pernah join paranormal activity sekejap. Lepas tu aku stop, aku buat YouTube. Lepas tu baru beberapa bulan lepas aku buat sekali paranormal dekat Damansara, Semantan. And aku tahu macam mana sulitnya kalau tak ada ilmu, tiba-tiba kau nak buat paranormal. Maksudnya untuk buat paranormal ni, kau memang kena betul-betul berilmu daripada A sampai ke Z. Sebab itulah aku percaya mereka yang buat paranormal ni memang diorang ada belajar sesuatu untuk mempertahankan diri diorang. Dan macam dekat Malaysia ni, tak nak cakap lah, memang ramai gila lah tim-tim paranormal kan. Kalau dulu lah paranormal ni terkenal sekali dekat Bigo. Tapi sekarang ni Bigo dah tak tahu ada ke tak ada Bigo ke dah pupus. Aku tak sure. Tapi zaman dulu Bigo ni memang satu platform untuk orang buat live paranormal. Lepas tu Bigo dah pupus, diorang terbang menuju ke TikTok. Dan sekarang dekat TikTok memang ramai paranormal yang famous. Macam Tiger Labu. Uish, Labu punya paranormal gempak, geng. Aku suka tengok paranormal dia. Lepas tu kita ada Loy Ahmad. Loy Ahmad ni, geng, daripada zaman Bigo sampai ke TikTok, memang dia punya style champion, geng. Dan ramai lagi paranormal yang korang boleh ikuti. Sebab dorang ni sanggup bahayakan nyawa dorang untuk hiburkan korang. Kadang-kadang apabila kita masuk dalam hutan ataupun tempat-tempat terbiar ni, yang bahaya bukannya hantu tu tau. Kadang-kadang yang bahaya adalah kadang-kadang mat dadah ataupun ular, harimau, kalajengking, binatang berbisa. Benda-benda yang realiti ni lagi bahaya daripada hantu. Sebab setahu aku, hantu ni tak boleh mencederakan diri kita. Tapi benda-benda yang realiti ni lah, macam ular, binatang, semua manusia tadi, mereka ni boleh membunuh kita. Jadi diorang membahayakan nyawa diorang semata-mata untuk menghiburkan malam korang. Jadi sebagai peminat cerita seram lah, kita semua ni kena support diorang, geng. Jangan duk toksik sangat. Ini tak dekat komen ramai yang toksik. Lantak diorang lah diorang nak buat apa, geng. Yang penting yang diorang buat tu halal. Kan kalau diorang dua jadah, engkau marah. Diorang buat paranormal pun kau marah. Kau ni memang tak puas hati marah pula. For those yang menghiburkan kami daripada dulu sampai sekarang, terima kasih banyak-banyak pada tim-tim paranormal yang tengok video ni. Aku nak ucapkan terima kasih. Sebabkan korang, kita orang dapat tengok benda yang kita orang sendiri takut untuk pergi menjelajah. So thank you so much tim-tim paranormal. Semoga korang terus berkarya dan semoga kita terus support cerita seram Malaysia, geng. Maka aku bukakan dengan kalimah la ilaha illallah yang zahir di depan mataku. Allahu Akbar. Thank you so much pada mana yang sudi singgah untuk tengok cerita pada malam ni. Bukan cerita lah, lebih kepada huraian topik lah kan, macam small podcast macam gitu. So macam biasa, geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Next video aku janji akan ada satu cerita seram untuk korang. Sekarang ni kita jangan santai-santai. Sebab sebenarnya video yang aku shoot ni merupakan video yang ketiga pada malam ni. Dan sekarang telah menunjukkan pukul 3 pagi. Dengan baju kemeja, rambut dah potong. Memang penat, geng. Jadi video ni just nak, orang cakap, nak berborak dengan korang. Lama tak buat live kan. Nanti aku akan buat live kita borak dekat YouTube, okay? So thank you so much. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa notification button. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan biarkan malam anda
jadi story puaka.